Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi untuk Matematik tingkatan 3 KSSM, bab 6 sudut dan tangen bagi bulatan. Hari ini cikgu akan ceritakan berkaitan sisi 4 kitaran. Okey, dah sedia? Let's go. Okey, sisi 4 kitaran mesti ada dua syarat. Yang pertama, dia ada 4 sisi, dan yang kedua, semua bucu sisi 4 tersebut mesti menyentuh lilitan. Okey, lilitan bulatan tu lah. Okey, contoh kat sini. Kita mula dari sini. 1 menyentuh lilitan, 2 bucu menyentuh lilitan, 3 bucu menyentuh lilitan, 4. So, dia ada 4 sisi, kemudian semua bucu dia menyentuh lilitan. Nampak? 1, 2, 3, 4. Semua bucu mesti sentuh lilitan. Okey, jelas Jelas? Jelas? Contoh lain. Macam ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni 4 sisi, tapi satu bucu tak sentuh lilitan, maka dia bukan sisi 4 kitaran. Okey, jelas Okey. Apa dia syarat dia? Ada 4 sisi dan keempat-empat bucu menyentuh lilitan. Okey, apabila dia segi 4 kitaran, maka sudut yang bertentangan ni sudut yang bertentangan, hasil tambah dia ialah 180 darjah. Sama juga sudut ni dengan sudut ni, hasil tambah dia ialah 180 darjah. Okey, contoh Contoh Padam. Okey, pen putih. Kalau dekat sini 80, maka sudut yang bertentangan dia mestilah 100. Maka bila kita tambahkan kedua-dua ni, 180. Okey, contoh lain. Kalau dekat sini katalah 60, kat sini berapa? Jadi 180 tolaklah dengan 60, kita akan dapat kat sini 120. Sebab apa? Hasil tambah sudut yang bertentangan ialah 180. Okey, jelas Itu sifat sisi 4 kitaran. Okey? Dia ada 4 sisi, 4 bucu menyentuh lilitan, hasil tambah 2 sudut bertentangan ialah 180 darjah. Okey, tengok contoh soalan. Okey, soalan dia, kenal pasti sisi 4 kitaran. Kita tengok soalan A ni, soalan A. Okey, apakah ciri-ciri sisi 4 kitaran? Mesti ada 4 sisi. 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi. Syarat kedua, keempat-empat bucu menyentuh lilitan. 1 sentuh, 2 sentuh, C sentuh, B pun sentuh. Ada 4 bucu dia menyentuh lilitan, maka dia sisi 4 kitaran. Okey, soalan B. Ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4, betul. Adakah keempat-empat bucu menyentuh lilitan? A sentuh, B sentuh, C sentuh, tetapi D tidak menyentuh lilitan, maka dia bukan sisi 4 kitaran. Okey, C pula. Ada 4 sisi. A ke C 1, C ke B 1, B ke A 1, A ke O 1. So ada 4 sisi. Adakah keempat-empat bucu menyentuh lilitan? A sentuh, B sentuh, C sentuh, tetapi yang O ni tak sentuh. Dia menyentuh pusat, maka dia bukan sisi 4 kitaran. Okey jelas Syarat dia 4 sisi, semua 4 bucu dia menyentuh lilitan. Okey, kalau penuhi kedua-dua syarat, maka dia adalah sisi 4 kitaran. Okey, faham Kita tengok slide berikutnya. Okey, soalan dia, tentukan nilai P dan K. Kita jawab yang A dulu. Okey, dapat je soalan macam ni, kamu tentukan adakah ada sisi 4 kitaran. Okey, so segi 4 A, B, C, D ada 4 sisi dan keempat-empat bucu menyentuh lilitan. So, dia sisi 4 kitaran. Bila sisi 4 kitaran, kita cari P dululah. Nampak Maka sudut yang bertentangan ni, jumlah dia 180. Jadi P sama dengan 180 tolak dengan 65. So 180 tolak 65, 100.
15 darjah. So kat sini kita dapat 115 darjah. Okey. Okey. Seterusnya, cari K pula. Cari K. Ni, hasil tambah dua sudut yang bertentangan ialah 180. Maka, K ialah 180 tolak 130. Kita akan dapat 50 darjah. Sangat-sangat senang. Okey. Okey, saya settle soalan A, soalan B. Adakah ada sisi empat kitaran keempat-empat bucu menyentuh lilitan? Okey, confirm sisi empat kitaran. Maka jawab P ke K dulu? P dululah. P, K. Nampak? Ini dia sudut yang bertentangan. Maka dia bukan P yang dia bagi ni 2P. So 2P sama dengan 180 tolak 100. Jadi 2P sama dengan 80. Jadi P sama dengan 80 bahagi 2. Kita akan dapat 40 darjah. So apa? Bagi 2. Ingat tak? 2 ni kita tak nak. Pergi sebelah, duduk bawah. Okey. Ataupun 2P sama dengan 80. Jadi logik lah kan. Kalau 2P sama 80, 1P 40 lah. Okey. Boleh macam tu. Okey. Selesai satu masalah. Sekarang kita nak cari K pula. K. Okey. Kat sini nampak apa? 3K kan. Jadi ni dah sudut pertentangan dia. Jadi 3K sama dengan 180 tolak 60. 180 tolak 60 120. K sama dengan 3 ni. Tak nak bawa ke sebelah. 120 bahagi 3. Jadi K sama dengan 40 darjah. Okey, senang saja. Alright, tengok contoh soalan yang berikutnya. Okey, soalan C tu, tentukan nilai P dan K. Okey. Okey. So, segi 4 A, B, C, D tu ialah sisi 4 kitaran. Sebab apa? Pak ni menyentuh lilitan, menyentuh lilitan, menyentuh lilitan dan menyentuh lilitan. So, sudut A, B, C dan D tu semua menyentuh lilitan. Maka dia adalah sisi 4 kitaran. Jadi, sudut yang ini, kalau kita tambahkan, dia ialah 180 darjah. Sama juga dengan sudut yang ni. Dengan sudut 2K ni, kalau kita tambahkan dia 180 darjah. Okey. So, sebab apa dia bagi 60 ni? Sebab apa dia bagi 60 tu? Mesti setiap apa yang dibagi kat soalan mesti ada sebab. Mesti ada sebab. So kita boleh dapat tak sudut sini? Ini garis CDE ni garis lurus. Maka kat sini ialah 120. Sebab apa? Hasil tambah sudut ni 180 darjah. Ingat kita garis lurus ini jumlah dia ialah 180 darjah. So kalau dekat sini 60, maka baki dia kat sini ialah 120. So kita tahu sini 120. Jadi hasil tambah dia ialah 180. Maka 2K sama dengan 180 darjah tolak 120 sebab sudut ni 120 kan. Saya tolak kan. Maka 2K sama dengan 60 darjah. Kita nak nilai K saja. So 2 ni pindah sebelah. 60 bahagi 2 kita akan dapat 30 darjah. Selesai satu perkara. Okey, sekarang kita nak cari ni. Ni. Saya tambah ni. Ni tak tahu kan. So P ni. Jadi kita boleh cari nilai kat sini. Kita boleh cari nilai ni. Berapa? So kita cari dulu nilai ni. Jadi 180 darjah tolak 75. Kita akan dapat 105. Jadi kat sini ialah 105 darjah. Seperti tadi juga, ini adalah garis lurus kan. Garis lurus. Hasil tambah dia ialah 180 darjah. Maka P
sama dengan 180 darjah. Tolaklah dengan 105 ni. 105 kita akan dapat 75 darjah. Okey, kalau kamu perasanlah nilai sudut yang kat luar ni sama dengan sudut yang bertentangan dengan sudut yang dalam ni. Nampak 75, P ni pun 75. Yang ini 60, maka 2K ni pun sama dengan 60. Nampak ni 60. Kamu perasan Okey, boleh Okey, senang sahaja. Kita tengok contoh D. Okey, soalan D. Kita kenal pasti sisi perkitaran yang terlibat. Dia suruh cari nilai P dan K dan sudut BCD kan. So, P kat sini, K kat sini. Macam mana nak cari P ni? Okey. A ni satu bucu. B, D, E. Okey, nampak tak segi empat ni? Okey, nampak tak segi empat kitaran ni? Nampak kan? So, kita boleh dapat sudut kat dalam ni. Sebab apa? Dia bagi 120 ni. Ada sebabnya. Okey. So, kat sini berapa? 180 tolak 120. Kita dapat 60 darjah. So, padam dulu. Tulis balik. Kuning. 60 darjah. Dah dapat. Alright. Sekarang, kamu tengok ni. Line merah tu kan? Dia adalah garis lurus, betul? Ingat, kalau garis lurus, hasil sudut dia apa? 180 darjah. Tapi, kat sini ada P. Kat sini 60. So, yang sini 80. Bila jadi, kita boleh dapatlah nilai P ni. 180 tolak dengan 60 ni. Tolak dengan ni 80 ni. Berapa? Tolak. Kita akan dapat 40 darjah. So, nilai P ni ialah 40 darjah. Selesai satu perkara. Nak cari K pula. K mana sini? Okey, K Okey, K ni kamu kalau dia ada di sudut 50 kat sini, sudut 60 dan K ni. Kalau kamu perasan, dia adalah satu segitiga. Okey. Kalau satu segitiga, hasil tambah ketiga-tiga sudut dia ialah 180 darjah. Jadi 100 kita cari apa? K kan? K sama dengan 180 darjah adalah hasil tambah ketiga-tiga sudut ni. Okey. Tolak dengan sudut 60. Tolak dengan sudut 50 sini. Kita akan dapat 70 darjah. So, kita tahu kat sini K dia 70 darjah. Okey, sekarang disuruh cari sudut BCD. Sudut BCD kat mana? Oh, serabut lah. Kita padam sikit ni. Okey, padam sikit. Okey. Kuning balik. Sudut BCD kat mana ni? B pergi ke C, pergi ke D. Ini sudut dia. Nampak? So 50 ni tak guna lagi kan? Okey, nampak? E pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke D, D pergi ke E. Nampak? Ada 4 bucu. Bucu B, bucu C, bucu D, bucu E. Jadi ini sudut bertentangan. Ia sisi 4 kitaran. Maka hasil tambah dia 180. So, sudut BCD sama dengan 180 darjah. Tolak dengan 50 darjah ni. Kita akan dapat 130 darjah. Okay, selesai. Okay. Alright. Tengok contoh E. Okey, soalan seterusnya. Tentukan nilai P, Y dan K. Okey, kita cari sudut mana yang kita boleh dapat dulu. Kalau kamu perasan, ni ada satu segitiga. Nampak ni garisan ni.
EO ke C ni melalui pusat. Kemudian E pergi ke D, C pergi ke D. Berapa sudut D ni? Sudut dia 90 darjah. Ingat lagi tak? Satu bulatan melalui pusat, dia pergi ke sini mesti 90 darjah. Okey? So, nilai P ni ialah berapa? Senang je. P sama dengan 90 tolak 40. Kita akan dapat 50 darjah. Sebab apa? Satu segitiga. Satu segitiga sudut dia ialah 180, betul tak? Yang kat sini dah 90. So 90, 40, bagi dia 50 lah. Okey? Faham Okey. Seterusnya, cari Y ataupun K. Okey. Nak cari Y ataupun K. Kalau kamu perasan, dekat sini ialah sisi 4 kitaran. A, B, C, E. Okey. Tetapi dia tak bagi satu sudut pun. Dia ni bertentangan. Tetapi, dua-dua tak tahu sudut dia. Macam mana nak buat tu? Sukar ni. Macam mana Okey. Kamu nampak tak simbol ni? Maksud dia sama panjang tu tak? Dia bagi tu ada sebab ke? Okey. Okey, kita anggaplah sini ada satu line kita buat. Line baru ni, line baru. Okey, buat line baru. So, nampak ni, bila lengkuk sama panjang, bucu menyentuh lilitan. Ingat lagi tak? Lengkuk sama panjang, bucu menyentuh lilitan, sudut dia sama besar. Kalau sini 10, sini 10. So, sini 40. Jadi, kita tahulah sini 40, betul? Sebab apa? Dia sama panjang menyentuh lilitan. So, sini dah 40. Kat sini berapa? Ni 90. Okey, nampak tak? Gunakan ni, yang ni. Sama macam tadi, case tadi. So, sini 90, sini 40. So, Y ni kita tahulah. Sama macam atas tadi. 90 tolak 40 ni. Jawapan dia 50 juga. Okey, so kita tahulah sini 50. Bila sini dah 50, K dengan Y ni bertentangan kan? Untuk sisi 4 kitaran yang merah ni. Sisi 4 kitaran merah ni. Betul? K ni dengan Y ni bertentangan. Jadi, tak payah cerita banyak. K ni 180 tolaklah dengan 50 yang kita dapat tadi ni. Dapatlah jawapan K tu 130 darjah. Senang. Cuma trik dekat sini, kita kena tambah sendiri line ni. Baru kita boleh jawab. Okay? Alright, kita tengok soalan yang terakhir. Okay, soalan penghabisan, tentukan nilai K, P dan Y. Okay, kita buat K dulu lah, senang. Nampaknya senang kan? Nampak ni? Ada kaitan dengan ni. Tengok. 80 kan? Ingat tak? Satu di pusat, satu di lilitan. Yang pusat dua kali ganda di lilitan. So, kalau kat sini 80, K ni 40 lah. Sebab kat pusat besar dua kali ganda kan. So, 80 bahagi 2. Kita akan dapat 40 darjah. Selesai. Dah selesai, kita padam lah. Padam. Kita tulis kat sini. So, kita dapat sini 40 darjah. Selesai, satu masalah. P. Okey, kita tengok dia melibatkan sisi 4 kitaran ni. A ke B, B ke C, C ke E, E ke A. 70 ni kita boleh pakai dia. So, kita boleh dapat sudut kat sini. Okey, ingat? Okey, kat sini 180 darjah, betul? So, kalau kat sini 70, baki dia ialah 110, betul? So, kat sini ialah 110. Masih ingat tak sisi 4 kitaran? Sudut yang bertentangan, nampak ni? Ni sudut sekali ni. Dia bertentangan. Okey, 110. So, 110
110 pula. 180. 180 tolak 110, kita akan dapat 70. 70 tu kat sini P dengan K. So K kita tahu 40, jadi P sama dengan 70 tolak dengan K 40 tadi. Maka kita akan dapat sudut dia 30. Okey, 30. Okey, kita padam lah. Dah tahu kan tadi kan. Padam. Lagi kemas sikit lah kan. So K berapa tadi? K 40. Yang ini 30. Jadi kalau kita tambahkan ni tadi 70. Okey. Yang ini 110. Jadi kita tambahkan 110 dengan 70, 180. Sebab dia sisi 4 kitaran ni. Okey, faham ke tidak? Faham Cepat kitaran. Jadi sudut dia bertentangan 180. Okey, seterusnya Y ni. Y. Pakai merah. Okey, ini tak akan lagi ni. Yang sama sisi sama panjang ni. So, dia merupakan satu segitiga kat sini. Segitiga apakah ini? Yang ada dua kaki yang sama panjang, iaitu segitiga sama kaki. Apabila segitiga sama kaki, sudut di kakinya sama. So, kalau kat sini 30 ni, maka di sini pun 30 darjah. Okey? Senang Jadi, kita pakai segitiga yang ni. Soalan ni susah sikit ni. Okey, nak cari sini kan, Y kan. 70 kita tahu. Ni tahu 30. Kita tahu satu segitiga. Hasil tambah sudut dia adalah 180 darjah. Kat sini Y. Kat sini 30. Kat sini 70. Jadi Y sama dengan hasil tambah ketiga-tiga sudut tolak sudut 30 ni dan tolak sudut 70 ni. So kita akan dapat 80 darjah. Betul 80 darjah. Okey, maka kat sini 80 darjah. Okey. Jelas terus bila dapat soalan macam ni kita kena tahulah saya nak guna kan. Macam-macam benda kita kena aplikasikan. Kita tengok kat darjah supaya kita nampak. So kena selalu buat soalan. Bila selalu buat soalan, kita boleh nampak apa yang kita boleh gunakan dalam soalan tersebut. Kalau kamu tahu, kalau kamu perasan, dia gunakan garis lurus 180, segitiga 180 darjah, sisi 4 kitaran, okey, sudut yang cangkum oleh lengkuk sama panjang, sudut dicangkuk oleh pusat, sudut dicangkuk pada lilitan, sebagainya. Okey. Semoga boleh membantu kamu untuk menjawab soalan. Okey, sekian saja. Saya cikgu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.